Okey, baik. Kita pergi terus pada satu garis lurus. Satu garis lurus. So, saya bagi contoh di sini. Okey. Ini adalah satu garis lurus dekat sini. Okey. Pembahagi dua lah maksudnya. Okey. Satu garis lurus je. Okey. Yang ni awak bayangkan ini adalah yang tengah-tengah jalan tu, warna kuning tu, warna putih tu kan. Soalan saya, macam mana kita nak tahu dekat mana dia punya bahu jalan? Okey, so mestilah berada di tepi kat sini kan. Macam ni. So mesti macam ni. Betul? Okey. Mesti macam ni. Sana pun sama. Kalau contoh kat sini jarak dia 1 cm. So sini pun mestilah 1 cm. Kalau kat jalan raya, kalau jarak dia 1.5 meter, sebelah kiri, sebelah kanan pun kena 1.5 meter. Tu contohlah kalau jalan raya. Okey. So ni jalan raya tau. So ni lah lokus dia. Ni lokus dia. Inilah lokus dia. Okey. So dia akan menghasilkan, kalau untuk satu garis lurus, dia akan menghasilkan dua garis selari. Okey, contoh kalau satu garis lurus dia mesti ada dua huruf. Okey, contoh macam ni soalan. Okey. Lukis lokus K yang bergerak sentiasa sama dari garis P dan Q. Okey, garis lurus P dan Q. So dia nak sentiasa sama dari garis ni, sentiasa sama contoh 2 unit lah 2 unit 2 cm lah. Okey, sentiasa sama. Jap saya buat jarak sikit kat sini. 2 cm. Okey, sentiasa sama 2 cm. Contoh soalan dia sentiasa sama 2 cm dari garis lurus P dan Q. So 2 cm. Okey, ataupun ni awak tengok kat sini. Okey, ni jarak dia. Okey, dekat sini kan. Ni 2. So yang ni setiap ni adalah 1 cm. Saya dah bagi dekat sini. Setiap ni adalah 1 cm. So 2 cm mestilah jarak dia 2. So dekat sini. So apa yang perlu awak buat? Gariskan titik dia sebagai titik lokus. Okey, macam tu. Okey, nampak Okey, tak nampak Okey, saya pekat guna pen biru je terus. Okey. Okey, itu sebelah kanan. Sebelah kiri pun sama 2 cm. So kita kira je 1, 2. So ini adalah dia punya lokus. Jarak dia adalah 2 cm. So apa yang perlu awak buat? Letakkan kat sini dia punya jarak. Contoh ni saya gariskan. Okey, kita bagi anak panah. Kita letakkan sini 2 cm. Jangan padam jalan kerja semua ni awak tunjukkan Nanti awak buat lukis mesti menggunakan pensel. Jangan lukis gunakan pen. Okey, so ini adalah dia punya lokus. Apa nama lokus dia? Lokus lokus K. Sama juga dengan kat sini. Sini ada juga. Okey, satu lagi sini adalah lokus K. Okey Okey. So next soalan B. Okey, nampak yang ni yang macam ni. Okey macam ni. Dia nak garis P dan Q kan, satu garisan P dan Q. So ni P, ini Q. R cikgu. R tak payah tengok. Awak tengok P dengan Q sahaja. Lepas tu kita ambil yang selari. Okey, dia ada boleh lukisan guna jangka lukis kan. Tapi susah nanti tak boleh, nanti saya ajar. Ni contoh ni 2 cm. Saya tanda dekat sini 2 cm. Sebelah ni pun saya tanda 2 cm. Okey, so saya ambil yang sama dekat sini juga. Okey, ni cara ukur tau. Saya letak kat tengah-tengah. Contoh saya letak 10 kat sini. Kalau 10 2 cm saya tandakan 8. Kalau 10 kat 2 cm saya tandakan 12. Macam tu. Kalau yang ni pun sama, contoh saya letak 10. Tapi mesti selari tau. Ni 8. Okey, contoh saya letakkan 8. Dekat sini saya letakkan 12. Okey Okey, dan apa yang perlu awak buat? Awak gariskan menggunakan pensel. Okey. Garisan lokus mesti garisan putus-putus. So buat garisan putus-putus. Okey. Sebelah sini pula. Okey. Gunakan pensel saya jangan guna pen. Okey, jarak dia berapa tadi? Jarak dia adalah 2 cm. So buat jarak dia kat sini adalah 2 cm. 2 cm. Okey. So apa nama lokus dia ni? Nama lokus dia adalah lokus K. Tulis lokus K.
Okey. Okey, dah selesai. So, kita tahu apabila diberi satu garisan, dia akan menghasilkan dua garisan yang selari. Itu lokus dia. Okey, kita pergi pada lokus yang keempat, iaitu lokus mengenai dua garis lurus. Kita berada di dua garis lurus, di mana dua garis lurus akan menghasilkan satu titik tengah pasangan garis lurus selari. Contohnya, saya buat tadi adalah tengah-tengah jalan kan. Ni saya buat adalah bahu jalan. Okey. So saya buat bahu jalan. Okey, kita tengok jarak dia berapa. Okey, contoh ni jarak 2.2 cm. Nampak 2.2 cm. Okey, kemudian kalau bahagi 2 kita dapat berapa? Kita dapat 0.6. So dekat tengah-tengah ni. Kita buat dua tempat. Kalau kita buat satu tempat je, kalau kita garis dia tak akan jadi sama, dia akan jadi lain. So kita tanda dua macam ni. Okey. Ni bayangan saja kan. So ini adalah dia punya di tengah-tengah, yang kata tu laluan untuk memotong. Ni kalau boleh potong ni kan, tapi yang ni kereta akan hala ke kanan, yang ni kereta akan hala ni macam ni kan, kiri ni akan hala macam ni. So tak bertembung lah kereta tu. So kita tak boleh lah buat satu je kan. Satu jalan nanti susah lah kan, tak muat. So itulah contoh dia. So soalan dia, bina lokus M. So nama dia adalah lokus M, lokus M, yang bergerak sentiasa sama dari garis PQ dan RS. So kita tengok PQ, okey, PQ dan RS, dia berada di tengah-tengah. Kat mana garisan dia? Dekat T dengan U, nampak? So kita garis saja T dengan U tu. Okey. Oleh kerana guna pensel tak boleh, saya guna pen lah pasal ni. Tapi awak jangan tiru tau. Ni saya nak bagi awak nampak aja. Kalau tak, awak tak nampak. Okey, so sini adalah dia punya lokus. So bila dah dapat, kita tunjuk saja kat sini. So ini adalah lokus M. Okey. So macam tu saja. Di tengah-tengah. Kalau contoh dia bagi ni cari lokus K, lokus L, di mana di antara garis PR dan VW. Macam ni. Lokus L di antara garis PR dan VW. Kita pastikan dulu mana PR. Ni PR. Mana VW? Ni VW. So garisan dia kat mana? Kat tengah-tengah ni lah kan. So sama juga cara dia. Awak kena ukur dulu jarak dia. Contoh ni 3, ambil 1.5 tengah-tengah. Ni 3, ambil 1.5 di tengah-tengah. Saya buat 2 tau. Pasal apa? Kalau kita buat 1, kita garis tak sama. Okey. So awak gariskan lokus dia. Gariskan lokus dia. Jangan guna pen macam saya tau. Ni saya contoh sahaja. Nanti awak tak nampak. So ini adalah lokus L. Macam tu. Ni nama dia mesti letak ni markah. Awak tak letak, tak ada markah. Okey. Okey, so next kita akan pergi pada soalan yang bawah ni. Okey. Kita ambil soalan yang ni tadi. Bina lokus M yang bergerak sentiasa sama dari garis PQ dan RS. So kita nampak ni PQ dengan RS. So berada di tengah-tengah kan. Tapi soalan ni melibatkan lukisan. So apa yang awak perlu buat? Awak gunakan jangka lukis. Okey. Okey, bersedia Okey, yang pertama dia macam ni. Okey, kita letakkan pada P dulu pun boleh awak letak pada P. Okey, ni sampai ke R kan. Awak kurangkan sikit daripada R tu. Kurangkan sikit daripada R. So awak buatkan sekali macam ni. Okey. So awak angkat, buat pula dekat R. Dah buat dekat P, buat dekat R. Okey, awak akan nampak persilangan, satu persilangan. So pasangan dia P dengan R. Okey. Satu lagi dekat Q lah. Dekat Q. Q buat sekali. Okey. So buat dekat S pun sekali. Jangan ubah jarak dia. Awak ubah jarak dia, awak dah salah. So kita nampak dekat sini ada dua persilangan. Kan? Satu ni kat sini, satu ni kat sini. Ok,
Okey, so kita nak buat apa? Kita gariskan persilangan tersebut. Okey. Awak takkan faham mula-mula ni, tapi awak kena tengok video ulang-ulang. Nanti awak faham Pelan-pelan lah kita akan belajar. Kuatkan semangat sikit belajar ni. Jangan lembik sangat lah. Biasa ni. Tak adalah. Okey So inilah dia punya jarak dia mesti sama. So ni nama dia locus apa? Ni nama dia locus M. Kuat semangat Okey, locus M. Okey. So selesailah untuk 2 garis lurus. Okey, dia menghasilkan 1 garis selari di tengah-tengah. Okay, terima kasih. Malam ni aku nak tunjuk macam mana aku buat salad tun. Ini version aku. Sebab aku sebenarnya aku jual salad tun ni. Dan tiba malam ni lapar dan teringin nak makan salad tun aku sendiri. So aku buat lah. Senang kita buat ni. Sebab apa? Kita ada salad timun, salad carrot, potong timun dan kita prepare salad. And also paling penting rice paper tu. And then macam mana aku balut salad roll aku just gonna grab stick tau. So kalau korang nak beli rendang ke gajah ke rendang ke, boleh ikut-ikut korang buat korang. And then dah siap lah tu banyak tu kan. Lepas tu susah nak makan kau besar macam tu.